Okay, Assalamualaikum. Kat sini cikgu akan terangkan secara ringkas tentang persamaan kuadratik. Pertama, cikgu akan tunjukkan bentuk persamaan kuadratik. So, bentuk amnya ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, di mana A, B dan C ni adalah pemala. A, B dan C adalah pemala ataupun satu nombor. A ni merupakan koefisien kepada X kuasa 2 dan B ni adalah koefisien kepada X. Okay. So, sebagai contoh yang pertama, katakan awak ada 4X kuasa 2 tambah 3X tambah dengan 2 sama dengan kosong. So, di sini awak perhatikan 4 ni adalah koefisien kepada X kuasa 2. Jadi, 4 ni adalah nilai A. A sama dengan positif 4. Dan di sini, positif 3 ni merupakan koefisien kepada X. So, B di sini adalah positif 3. Dan di sini, C kita adalah 2. Okey, cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Katakan awak ada X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan kosong. Ini pun adalah persamaan kuadratik dalam bentuk am. Okey, di mana di sini koefisien untuk X kuasa 2 bernilai 1. Okey, so awak tak nampak apa-apa nombor di depan ini, bermaksud dia adalah 1X kuasa 2. Jadi A di sini adalah positif 1 dan B di sini, okey, negatif 5 ni adalah koefisien kepada X. Bermaksud di sini B ni adalah negatif 5. Dan di sini C ni adalah negatif 3. Okey, satu lagi contoh cikgu bagi. Let's say awak jumpa negatif 2X kuasa 2 tambah 4 sama dengan kosong. So, di sini negatif 2 ni merupakan koefisien kepada X kuasa 2. Jadi, A di sini adalah negatif 2. Dan B merupakan koefisien kepada X. Tapi dalam persamaan kuadratik yang ni, awak tak jumpa pun ada ungkapan yang ada X. Okay, awak cuma ada X kuasa 2. Jadi, di sini bermaksud B itu adalah kosong. Okay, persamaan ini sebenarnya, yang ini dia sebenarnya bersamaan dengan negatif 2X kuasa 2 tambah kosong X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi, B di sini bernilai sifar. Okay, so untuk C pula, okay, ini adalah C. Okay, awak tengok C ni dia tidak berpasangan dengan pemboleh ubah X. Jadi, C di sini adalah positif 4. Okay, itu adalah contoh-contoh persamaan kuadratik dalam bentuk am. Okay, sekarang cikgu tunjukkan macam mana menyelesaikan persamaan kuadratik. Okay, kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, jadi apabila awak dapat soalan persamaan kuadratik, pertama sekali awak mesti pastikan dia berada dalam bentuk am. Okey, baru kita boleh selesaikan dia. Yang kedua, awak pastikan dia dalam bentuk paling ringkas. Cikgu bagi satu contoh. Katakan awak ada 3X kuasa 2 tolak 7X sama dengan 2 darabkan dengan X tambah 15. Okey, so kalau awak tengok ini adalah persamaan kuadratik sebab pemboleh ubah X ini kuasa dia yang tertinggi adalah kuasa 2. Okey, itu maksud kuadratik. Okey, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah adalah 2. Okey, tapi dia bukan dalam bentuk am. Okey, sebab bentuk am ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, untuk kes ini yang pertama sekali kita akan kembangkan dia dulu. Okey, so sebelah kiri tak ada masalah, kita maintain. Sebelah kanan kita akan kembangkan, dia akan menjadi 2X tambah 30. Kemudian kita susun, kita rearrange, kita bawa semua yang dekat sebelah kanan ni pergi ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 2X tolak 30 sama dengan kosong. So dari sini kita kumpulkan, okay, negatif 7X kita kumpulkan dengan negatif 2X. Maka kita akan dapat negatif 9X tolak 30 sama dengan kosong. So yang ini dia dah memenuhi syarat yang pertama, iaitu berada dalam bentuk am. Ini dah dalam bentuk am. Kemudian kita tengok, adakah dia dalam bentuk yang paling ringkas? Okey, so kalau tengok kat sini, 3, 9 dan 30 sebenarnya boleh dipermudahkan lagi. Iaitu, kita boleh bahagi dengan 3. Okey, jadi kita permudahkan dia. Selagi boleh dipermudahkan, kita permudahkan. So, kita bahagi semua dengan 3. Okay, sebelah kiri ini kita bahagi dengan 3. Okay, so disebabkan ini adalah persamaan, kita kena berlaku adil. So, sebelah kanan pun kita kena bahagi dengan 3. Okey, apabila yang ini dibahagi dengan 3, kita akan dapat X kuasa 2. Yang ini kita akan dapat negatif 3X. Yang ini kita akan dapat
minus 10. Dan kosong apabila dibahagi dengan apa-apa nilai sekalipun, kita masih akan dapat kosong. Okey, so ini dah memenuhi syarat yang kedua, iaitu dia paling ringkas. Okey, seterusnya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, kita mesti guna satu kaedah yang dinamakan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedahnya dinamakan pemfaktoran. Apakah itu pemfaktoran? Pemfaktoran ini ialah awak nak tulis persamaan x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 ini, awak nak pecahkan dia jadi dua bracket macam ni. Macam tu. Okey, cikgu sambung next slide ya sebab tak muat. Okey, so awak ada tadi x kuasa 2 tolak 3. So tolak 3x tolak 10 sama dengan kosong. Okey, so pemfaktoran itu ialah awak nak pecahkan persamaan ini masuk dalam dua bracket. Okey, sama dengan kosong ni kita maintain. So untuk pemfaktoran ni, kalau ada sesiapa yang dia boleh congak, dia boleh congak. Okey, siapa yang boleh congak, congak. Kalau siapa tak boleh congak, kita boleh guna bantuan kalkulator. Okey, so kalau yang boleh congak, dia akan dapat jawapan dekat sini. Akan dapat di sini, bracket yang pertama dia akan dapat x tolak dengan 5. Bracket yang kedua dia akan dapat x tambah 2. Okey, so yang tak boleh congak tak apa, cikgu tunjuk nanti macam mana nak gunakan kalkulator. Okey, so cikgu tunjuk dulu macam mana kaedah penyelesaian yang lengkap. So daripada sini, lepas awak buat pemfaktoran dalam dua bracket ni, awak akan selesaikan bracket pertama sama dengan kosong. Bermaksud x tolak 5 sama dengan kosong. Jadi selesaikan x sama dengan 5. Ataupun ambil bracket yang kedua, x tambah 2 sama dengan kosong. Jadi x bersamaan dengan negatif 2. So inilah jawapan kita. Okey, kalau soalan kata selesaikan persamaan kuadratik ini, selesaikan ni bermaksud kita hendak mencari nilai pemboleh ubah. So dalam kes ini pemboleh ubah kita ialah x lah. Maksudnya menyelesaikan persamaan ini, maksudnya kita nak mencari nilai x. Jadi x kita adalah 5 ataupun negatif 2. Okey, so cikgu nak explain sikit apa itu yang dimaksudkan dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ni sebenarnya dia adalah proses yang terbalik dengan pengembangan. Okey, so cuba awak perhatikan. Apa akan jadi apabila awak kembangkan x tolak 5 x tambah 2 ni, yang kat sini ni. Cuba perhatikan apa yang awak akan dapat bila awak kembangkan dia. Okay, awak kembangkan x dengan x, awak akan dapat x kuasa 2. Awak kembangkan x dengan positif 2, awak dapat 2x. Awak kembangkan negatif 5 dengan x, awak dapat negatif 3x. Awak kembangkan negatif 5 dengan positif 2, awak akan dapat negatif 10. Okay. So pengembangan ialah x dengan x dengan positif 2, negatif 5 dengan x, negatif 5 dengan positif 2. Okey, so di sini kita kumpulkan positif 2x dan juga, di sini negatif 5. Macam mana negatif 3 pula ni? Okey, negatif 5 darab x dapat negatif 5x. Okey, so di sini kalau kita kumpulkan, awak akan dapat x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Okey, so kalau awak perasan, daripada atas ni, daripada dua bracket ni, kalau awak buat pengembangan, expansion lah, pengembangan ni expansion. Okey, awak buat pengembangan, awak akan dapat balik x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Okey, so cikgu highlight kat sini. Ini adalah x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Okey, dan cikgu highlight lagi satu. Ini adalah x tolak 5 darab dengan x tambah 2. Jadi, kalau awak kembangkan x tolak 5 darab dengan x tambah 2, awak akan dapat x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Jadi, proses yang terbalik daripada sini, kalau daripada x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 ni, awak buat pemfaktoran, awak akan dapat x tolak 5, x tambah 2. Okay? Jadi, pemfaktoran ni sebenarnya adalah proses yang terbalik daripada pengembangan. Maksudnya, daripada sini ke sini adalah pemfaktoran. Daripada sini ke sini adalah pengembangan. Okay, so pengembangan ni awak dah biasa belajar. Daripada form 3 dah belajar expansion. Cuma pemfaktoran ni awak baru belajar. Okay, so cikgu tunjukkan macam mana nak guna kalkulator pula. Okay, sebab mungkin nak congak ni susah sikit. So cikgu akan ajar cara guna kalkulator. So let's say tadi awak ada x kuasa 2
tolak dengan 3x tolak 10 sama dengan kosong. Okey, pertama sekali awak sediakan dua bracket ini sama dengan kosong, tapi awak tak tahu nak congak macam mana, kita guna bantuan kalkulator. Okey, so tengok video untuk buat guna kalkulator ni. Sebelum awak guna kalkulator, awak perlu recognize ataupun awak perlu kenal pasti dulu siapa A, siapa B dan siapa C. Okey, daripada bentuk yang kita belajar tadi, awak kenal pasti A di sini adalah bernilai 1. Okey, A adalah koefisien untuk X kuasa 2. So A ni bernilai 1. B itu adalah koefisien untuk X. So ini adalah bernilai negatif 3 dan C adalah negatif 10. So nilai-nilai ini kita akan masukkan dalam kalkulator. Okay, awak tekan mode sebanyak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian awak pilih EQN, equation. Equation tu adalah 1. Awak tekan 1. Kemudian kita deal dengan kuadratik. Highest degree-nya adalah 2. So awak tekan anak panah di sini. Tengok degree 2. Okay, degree 2. So awak tekan 2. Okay, dia tanya A berapa. So tadi A kita adalah 1. So awak tekan 1 dan kemudian tekan sama dengan. So B kita tadi adalah negatif 3. So awak tekan negatif 3. Kemudian awak tengok C kita tadi adalah negatif 10. So negatif 10. Okey, awak tekan sama dengan. Awak tengok dia bagi jawapan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 2. Okey, menggunakan kalkulator tadi, kita dapat jawapan dalam kalkulator X yang pertama bersamaan dengan nilai 5 dan X yang kedua, kita dapat nilainya adalah negatif 2. So, apa yang awak nak isi dalam bracket ni ialah, kalau di sini jawapannya X sama dengan 5, so yang dalam bracket ni adalah kontra. Okay, awak akan buat X tolak 5. Okay, apabila di sini positif, di sini awak akan letak negatif. Dan di sini, kalau awak dapat jawapan dia tadi, X sama dengan negatif 2. Okay, di dalam ni awak akan letakkan X tambah 2. Okay, sebab X tolak 5 sama dengan kosong, dia akan menghasilkan jawapan X sama dengan positif 5. Okey, untuk X tambah 2 sama dengan kosong, dia akan menghasilkan jawapan X tu bersamaan dengan negatif 2. Okey, so itu adalah kaedah menggunakan kalkulator. X sama dengan 5, X sama dengan negatif 2. Sekarang cikgu bagi satu lagi contoh. Selesaikan persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 7x sama dengan 15. So pertama sekali awak mesti pastikan dia berada dalam bentuk untuk diselesaikan. So awak akan ada 2x kuasa 2 tolak 7x. Okay, 15 tu dibawa ke sebelah kiri. Jadi tolak 15 sama dengan kosong. Okay, so syarat pertama dah settle, berada dalam bentuk Kemudian yang kedua, pastikan dia berada dalam bentuk yang paling ringkas. So kalau tengok koefisien di sini 2, negatif 7 dan negatif 15, ini adalah paling ringkas. Awak dah tak boleh bahagikan dia dengan apa-apa nombor yang sepunya. Okey, jadi syarat kedua pun dah dipenuhi. So sekarang tinggal lagi kita nak faktorkan dia. Okey, buat kaedah pemfaktoran, iaitu memasukkan dia dalam dua bracket. Okey, masukkan dia ke dalam dua bracket. So di sini awak perlu kenal pasti dulu siapa A, siapa B dan siapa C. So di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 7 dan C-nya adalah negatif 15. Jadi awak akan masukkan nilai-nilai ini ke dalam kalkulator. Tekan mode 3 kali. Okey, kita pilih equation, EQN. Kemudian degree 2. Masukkan A itu dengan nilai 2. Tekan sama dengan. Masukkan B dengan negatif 7. Tekan sama dengan. Dan masukkan C negatif 15. Tekan sama dengan. Okey, so awak nampak dia bagi jawapan. X yang pertama adalah 5. Kemudian tekan sama dengan lagi. X yang kedua adalah negatif 1.5. So kita tak nak jawapan dalam perpuluhan, kita nak dalam pecahan. So awak boleh tekan shift dan juga ni bentuk pecahan ni. So dia akan bagi jawapan negatif 3/2. Okey, jawapan yang diberi kepada kita dalam kalkulator tadi ialah X yang pertama adalah 5 dan X yang kedua adalah negatif 3/2. Okey, di sini macam mana kita nak masukkan dia ke dalam bracket? Kalau di sini adalah positif, so kita masuk dalam bracket akan jadi negatif. So di sini adalah X tolak 5.
Okey, untuk yang ini kita perhatikan di sini dia ada penyebut, okey, negatif 3/2. So, penyebut ini kita akan gandingkan dia dengan X ni. So, dia akan jadi 2X di sini. Kemudian, kalau di sini adalah negatif, masuk dalam bracket akan jadi positif. Okey, so perhatikan X tolak 5 sama dengan kosong akan menghasilkan jawapan X sama dengan positif 5. Okey, dan satu lagi bracket ialah 2X tambah 3 sama dengan kosong. Dia akan menghasilkan jawapan X tu sama dengan negatif 3/2. Okey, so ini adalah jawapan kita, X sama dengan 5 ataupun X sama dengan negatif 3/2. Okey, dia tak ada masalah kalau buat terbalik maksud cikgu. Bila 2X kuasa 2 tolak 7X tolak 15 sama dengan kosong. Okey, kalau awak buat depan ni 2X tambah 3, belakang ni X tolak 5 pun boleh, tak ada masalah. Okey, siapa sebelah kiri, siapa sebelah kanan tu tidak menjadi masalah. Okey, so itu saja untuk penyelesaian persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran.